Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang doakan semua yang menonton hari ini dipermudahkan segala urusan, rezekinya banyak, umurnya panjang, kesihatannya bagus. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita yang Abang dapat melalui panggilan telefon. Yang pertama dan duanya daripada email. Dan ketiga-tiga cerita ni memang belum pernah lagi Abang dengar dan satu pengalaman yang luar biasa. Dan cerita ketiga tu menggamit memori sebabnya kita berbalik semula ke Lebuh Raya Karak. Antara cerita awal yang Abang ceritakan untuk kisah-kisah seram. Suka Abang nak ingatkan kat sini adalah tujuan Abang sampaikan cerita-cerita seram ni adalah bukan untuk menakut-nakutkan, tapi moga-moga jadi iktibar pengajaran untuk Abang dan juga untuk semua. Sebab bagi Abang setiap pengalaman daripada apa yang kita semua dapat adalah pengajaran yang boleh kita jadikan tauladan untuk kita semua. Panjang lebar Abang jadi dia punya mukadimah dia. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Hasan melalui panggilan telefon. Tapi Abang tak gunakan nama Hasan, Abang gunakan nama Adam. Kisah ni bermula, panjang tau kisahnya, bermula daripada tahun 2003 dan dia punya penamat dia adalah pada tahun 2011. Pada tahun 2003, pada waktu tu dia masih lagi umur 5 tahun. Mak dia bekerja sebagai doktor, bapa dia pula pensyarah dekat universiti, tapi pensyarah dalam bidang agama. Jadi dengan kata lain, ini adalah keluarga yang cerdik pandai. Mengikut kata Adam, dia ada 2 orang adik-beradik. Maksudnya dia dengan adik dia berdua je lah. Jadi disebabkan mak doktor, lepas tu bapa pula pensyarah, hidup diorang ni satu keluarga agak senang juga. Tapi ada benda yang terpaksa dikorbankan, iaitu diorang ni selalu berpindah randah sebab ikut mak tempat mak dia bertugas. Sebab mak dia doktor kan. Jadi kisahnya bermula pada tahun 2003 dekat, kalau tak silap Abang, dekat Linggi, klinik kesihatan Linggi kalau tak silap Abang, ataupun hospital Linggi, lebih-lebih kurang satu cerita lebih kurangnya. Jadi bila keluarga Adam ni pindah dekat Linggi, diorang ditempatkan di sebuah kuartus kerajaan untuk doktor-doktor yang bertugas. Jadi dekat kuartus kerajaan tu, kuartusnya besar macam rumah banglo. Lepas tu belakang belakang kuartus tu pula ada kebun kelapa sawit. Jadi bila waktu malam atau waktu siang pun memang keadaan sekeliling rumah tu memang agak scary-merry sikit. Lagi-lagi pada waktu tu Adam gatal pula. Waktu tu Adam umur baru 5 tahun. Okey, jadi disebabkan mak bapak dia ni memang sentiasa sangat sibuk dengan tugasan, jadi mak bapak dia ni ambillah seorang orang gaji. Jadi orang gaji ni lah yang menguruskan keseluruhan rumah tu, termasuk Adam dan adik dia. Daripada kecil Adam ni ceritanya dia memang agak nakal sikit. Dia suka sangat dengki adik lelaki dia. Apa yang adik lelaki dia makan, dia sembatnya. Kadang-kadang adik dia tak menangis, dia jadikan menangis. Jadi disebabkan tindakan Adam ni yang terlalu ekstrim sangat dengki adik dia, selalu orang gaji ni rotan si Adam ni, dan kadang-kadang dia cempak pula, dia letak Adam dekat luar rumah. Kalau dengki adik dia, Adam sini, bibik letakkan dekat luar rumah, duduklah kau kat luar rumah. Waktu siang lah kan, waktu malam mak bapak dia ada, orang gaji tu tak berani lah buat macam tu waktu siang. Tapi walaupun waktu siang, kata Adam, bila dia dihukum keluar daripada rumah, duduk dekat depan pintu utama rumah, dia takut. Dia kata, bukan dia tak takut, dia takut. Lebih-lebih lagi dekat kawasan tu banyak kelapa sawit, lepas tu banyak pula binatang-binatang berbisa. Faham-faham je lah, kalau ada ular, ada kalajengking, ada lipan. Tapi dia kata walaupun dah banyak kali dia kena macam tu, tetap juga dia dengki adik dia. Sampaikan kadang-kadang si orang gaji ni menjerit-jerit marah dekat Adam. Adam buat bodoh je. Dia kata memang seronok dengki adik dia. Dia memang seorang budak yang suka mendengki, tapi semuanya berubah bila satu hari.
Pada waktu tu adik dia baik, dia kata. Adik dia okey. Waktu tu dia umur 5 tahun ni, dia ingat, dia kata peristiwa ni sangat ingat, dia kata. Waktu tu adik dia okey, baik, dia tengah baring, adik dia tengah berguling-guling. Tiba-tiba dia tengok adik dia ni macam super duper comel. Dia pergi sepak adik dia sampai adik dia punya punggung warna merah, dan benda tu menjadikan orang gaji Adam betul-betul marah lain macam. Ini dia punya permulaan cerita ni. Jadi orang gaji dia marah gila. Dia sepaknya Adam. Adam tak nangis. Dia buat bodoh je. Kena sepak-sepak, dia buat bodoh je. Adam boleh cakap apa? Nanti balik Adam beritahu dengan mak dengan abah. Oi. Bila dengar perkataan tu, orang gaji tadi rasa macam terancam. Tiba-tiba dia berhenti daripada sepak Adam. Dia terus ke dapur, ke bilik air. Lepas tu daripada dapur, ni abang pun sekarang buat cerita ni. Daripada dapur tu, Adam dengar suara orang gaji tu panggil. Tapi suaranya berubah, bukan suara yang biasa, tapi suara yang sangat lemah lembut. Adam, sini. Bibi datang dekat bibi, dia kata. Bibi nak tunjukkan sesuatu, Adam, sini. Waktu tu Adam ingat bibi tu dah baik-baik, dah tak marah dia lagi. Jadi dia pun jalan dan melenggang-lenggang pergi ke arah suara tu panggil. Rupanya suara tu datang daripada bilik air yang terletak dekat dapur. Jadi Adam pun pergilah ke bilik air tu, dan Adam nampak orang gaji tu berdiri sambil kedua-dua kakinya dikangkangkan. Dan yang lebih menakutkan lagi, orang gaji tu mengangkat kainnya dan menunjukkan alat sulitnya pada Adam. Pada waktu tu Adam tergamam. Adam tak tahu nak cakap apa. Dan tiba-tiba Adam nampak dekat belakang orang gaji tu ada seorang perempuan tersenyum yang mulutnya terkoyak daripada ujung telinga ke hujung telinga. Dia punya hidungnya paruh panjang ke bawah, matanya terbelalak warna merah, dan buat tindakan yang sama dengan orang gaji tadi, iaitu mengangkat kainnya dan menunjukkan kemaluannya pada Adam. Ini bukan lawak. Abang tak rasa ni lawak macam cerita Anu besar hari tu. Memang tak lawak abang rasa. Bila nampak dua kejadian yang pelik, Adam tergamam. Dan Adam terus lari daripada tempat tu dan masuk dekat dalam bilik kunci. Pada waktu tu Adam bukan takut pada orang gajinya, tapi Adam takut pada makcik yang belakang orang gaji tu. Sebab dia kata dia memang ingat muka makcik benda tu. Dia kata memang ingat. Dia kata dia beritahu kat abang sekarang ni dia punya muka dia kalau nak dibayang-bayangkan macam 70% muka valak. Muka cerita hantu Conjuring tu kan, yang valak tu kan, mukanya dekat-dekat sebab hidungnya panjang, matanya terbelolok warna merah, dia punya sengih sampai telinga ke telinga. Dia kata waktu tu dia masuk dalam bilik, sejak daripada tu kat mana-mana Adam pergi, dia akan nampak benda tu. Abang letakkan nama sebagai itulah, nak cakap pun serba salah. Jadi dia kata dia paling takut sekali kalau dia nak masuk tandas, sebab dia nampak benda tu dalam tandas, dan setiap kali kalau dia nak masuk tandas, dia akan buka pintu, nak kencing ke, nak berak ke, nak mandi ke, dia sanggup orang tengok dia, asalkan pintu bilik air tidak ditutup. Kalau dia nak tidur malam, dia tak boleh tutup lampu, mesti terang. Dia dah banyak kali bagi tahu benda ni pada mak ayah dia, tapi mak ayah dia anggap dia hanya berolok-olok. Dia kata halusinasi. Ni banyak berangan ni, tengok cerita hantu ni. Ni memang banyak masalah ni, penakut punya budak. Tapi setiap kali Adam dituduh macam tu oleh mak ayah dia, tak kecil hati. Sebab dia kata mak ayah dia tak nampak, dia je yang nampak benda Allah tu. Dia kata terlalu takut. Sampaikan pada satu hari berlakulah pergaduhan di antara
mak dia dan juga makcik orang gaji tadi, bibi orang gaji tadi. Dan akhirnya bibi orang gaji tu diberhentikan. Pada waktu tu Adam rasa lega lain macam, sebabnya dia yakin waktu tu dah daripada umur 5 tahun kisah daripada umur 5 tahun sampai dia umur 10 tahun ni. Jadi waktu 5 sampai 10 tahun tu bibi tu ada dekat rumah tu, dan sejak daripada tu dia nampak makhluk tu. Ke mana-mana makhluk tu pergi. Jadi dia rasa terlalu takut, dan bila bibik tu diberhentikan oleh mak dia, dan Adam merasa lega waktu tu umur dia 10 tahun. Adam merasa lega sebab dia tak akan jumpa lagi dengan makhluk tu. Tapi sangka ada salah, makhluk tu tetap ikut dia. Waktu tu dia menangis-nangis depan mak ayah dia, tolonglah, dia tak nak duduk rumah dia lagi, nak berhenti. Dia nak pindah. Jadi bila dah tengok anak dah huru-hara macam tu kan, mak bapak mana yang tak huru-hara, tak susah hati. Jadi mak dia minta pertukaran pada waktu tu ke Pasir Panjang, ke klinik kesihatan Pasir Panjang. Jadi tak lama lepas tu permohonan mak dia diluluskan, dan diorang sekeluarga pindah kat Pasir Panjang. Dan pada waktu dekat Pasir Panjang ni, nenek kepada Adam, iaitu mak kepada ayah Adam, duduk sama-sama dengan diorang. Jadi sampai dekat rumah Pasir Panjang ni, Adam ingat semuanya berakhir. Tak, masih lagi ada nampak kelibat-kelibat bukan balak, makcik benda tu lah. Dia bukan makcik rockers tau, dia kata. Dia macam ahli sihir gitu. Memang masih lagi nampak banyak kali, dia kata, terutama dekat dalam tandas. Benda tu memang suka duduk dalam tandas. Dan kadang-kadang Adam terpaksa minta adik dia temankan dia kalau dia nak buang air ke nak mandi ke. Dan benda tu menjadi kemarahan mak ayah dia, sebabnya dia orang anggap Adam ni mengada-ngada. Tapi mula-mula Adam ingat dia pun macam berhalusinasi tau. Dia ingat aku ni mengada-ngada sangatlah. Tapi pada suatu hari, si nenek tadi yang duduk dengan Adam tu, iaitu emak kepada ayah si Adam, dia panggil Adam, sini kejap, dia kata, nenek nak tanya, Adam perasan tak sesuatu? Adam buat-buat tak tahu tau. Dia kata, tak ada, tak perasan. Nenek nampak ada seorang perempuan tua dengan hidungnya yang panjang, matanya warna merah, dan juga senyuman dia dari telinga ke telinga ikut Adam. Adam perasan tak? Adam kata Adam tak perasan. Dia tak nak bocor rahsia. Tapi dia kata waktu tu, yes, akhirnya ada juga orang yang nampak. Jadi dia bukan berhalusinasi. Dia memang betul-betul nampak. Dia memang betul-betul dikacau. Jadi pada satu hari dekat rumah Pasir Panjang ni, ada satu peristiwa yang memang Adam tak dapat lupakan. Pada waktu tu, lebih kurang umur 11 tahun, sepanjang setiap hari yang Adam nampak, dia kata, tapi dia tetap rasa takut. Sebabnya benda tu muncul dalam keadaan yang senyum lebar. Boleh bayangkan tak? Jadi ada satu peristiwa pada waktu dia umur 11 tahun. Waktu tu dia kata dia dah buat persediaan untuk peperiksaan UPSR. Jadi dia kata dia banyaklah study dekat dalam bilik. Walaupun study sampai jauh-jauh malam, dia akan buka lampu. Dia tak akan tutup. Tapi pada malam tu dia baru teringat dia punya buku rujukan letak dekat tingkat kedua, tingkat bawah. Jadi dia pun kuatkanlah hati. Sebab waktu tu dia kata kelibat-kelibat benda tu dah jarang nampak. Jadi dia rasa mungkin benda tu dah balik ikut bibi tu kot. Dia kata dah tak ada lagi kat rumah ni. Sebab waktu tu dia kata dah lebih kurang 2-3 minggu dia tak nampak. Jadi dia pun senang hatilah turun ke tingkat bawah. Dia nyalakan lampu nak ambil buku yang terletak dekat satu almari. Waktu tu dia berjalan ke arah almari, dia berdiri depan almari sambil-sambil cari buku. Tiba-tiba dekat sebelah dia ada orang panggil, "Hey Adam, buat apa tu?" Dia cakap macam tu. Jadi Adam ni pun dah tak terfikir, dia pun pandang lah. Bila dia pandang, benda tu datang balik. Benda tu terus macam nak terkam dia. Waktu tu dia kata dia punya meloncat ke belakang sampai kepala dia terantuk dekat dinding. Dia lari naik atas, menangis-nangis dia waktu tu sampai dia gendang bilik mak ayah dia. Dia menangis-nangis, dia mengadu benda yang dia nampak tu. Dan lepas tu
Bapak dia marah gila pada waktu tu. Bapak dia kata anak dia ni mengada-ngada. Jadi besoknya bapak dia bawa Adam pergi ke satu perubatan Islam yang sangat popular. Jadi jumpalah dengan ketua pusat perubatan Islam tu. Jumpalah dengan orang alim tu kan. Jadi bila orang, biasalah orang alim kan, bila dah macam tu dia tak nak beritahu, oh ni dah kena polong, ni dah kena, dia tak beritahu. Orang alim ni selalu cakap apa? Banyakkan zikir, itu je lah. Ni pakcik bagi air, mandikan, apa tu, selawat ni amalkan, itu je lah. Jadi bila si tukang berubat tadi, perubatan ustaz perubatan Islam tu tak cakap apa-apa, sedaplah bapak si Adam cakap, tengok ustaz tak cakap apa-apa. Adam ni yang banyak berangan, dia kata, asyik teringat benda yang bukan-bukan daripada kecil sampai besar, terlalu mengikut hati dan perasaan sangat. Waktu tu Adam sedih gila, sedih sebab bapak dia tak percayakan dia. Tak apalah, dia kata, dia pun baliklah rumah. Bila balik rumah, tiba-tiba adik dia cakap, bang, dia kata, sebenarnya bukan abang je yang nampak, adik pun nampak. Orang ni begini kan. Jadi bila dengar macam tu, Adam rasa lega sangat. Rupanya bukan dia je yang nampak, nenek dia nampak, adik dia pun juga nampak. Waktu tu dia kata dia berdoa pada Allah Ta'ala, kalaulah boleh satu hari nanti mak bapak dia dapat tengok benda Allah tu. Jadi hidup diteruskan. Pada waktu tu memang tak banyak dampak bayangan-bayangan daripada benda tu. Anjing dah masuk campur. Jadi tak banyak sangat benda-benda tu muncul. Tapi pada satu hari, waktu tu umur Adam barulah habis UPSR, hujung-hujung umur 12 tahun, dia kata. Pada waktu tu dia baru balik, satu keluarga baru balik daripada makan malam ke, ataupun daripada ceramah agama, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia pun balik rumah, masuk rumah dalam keadaan gelap. Dia pun berlari, adalah gelap sangat, adalah lampu yang menyala. Dia pun berlari naik tangga. Bila dia berlari naik tangga, dia nampak kepala benda tu terapung. Waktu tu dia kata dia terlalu takut, dia turun ke bawah, dia menangis dekat bapak dia, menangis kat mak dia. Dia memberitahu benda tu datang balik. Jadi mak bapak dia berbincang, apa kata kita pindahlah sekali lagi. Mungkin pindah yang ketiga ni akan membuatkan Adam lega. Jadi diorang pun pada umur Adam 13 tahun masuk tingkatan 1, diorang sekeluarga pindah ke satu daerah iaitu Nilai. Jadi sampai sekarang Adam duduk dekat Nilai, dan sekarang ni Adam dah berumur 24 tahun. Dia nak kahwin, dia bunyi-bunyinya. Jadi bila pindah dekat Nilai, Adam ingat benda ni berubah. Tak. Walaupun dia dah jarang nampak benda tu, tapi benda tu tetap ada. Mungkin 2-3 bulan sekali baru muncul, dan munculnya dalam keadaan samar-samar. Jadi waktu diorang sekeluarga duduk dekat Nilai, keluarga Adam berkenalan dengan seorang ustaz muda. Ustaz ni memang ada kelebihan luar biasa. Cerita dia macam ni. Jadi bila berkenalan dengan ustaz ni, Adam ni waktu tu form 1, dia berceritalah dengan ustaz tu. Dia cakap, ustaz saya nak cakap sesuatu. Mungkin ustaz tak percaya sebab mak ayah saya pun tak percaya, dia kata. Jadi ustaz kata, cuba Adam ceritakan. Dia ceritalah yang pasal kes orang gaji, dundang semua tu. Lepas tu ustaz tu cakap, okey, dah pergi ke pergi perubatan yang famous tu, dia kata. Dah pergi, tapi ustaz tu tak cakap apa-apa. Okey, tak apalah. Ustaz tu cakap apa? Ustaz boleh tolong ubatkan Adam, tapi ustaz minta Adam ingat balik kejadian depan tandas dengan orang gaji tu, yang masa orang gaji selak nampak kemaluan tu kan. Ingat balik benda tu berulang-ulang kali. Ustaz akan cuba panggil benda tu balik, dan ustaz akan tanya kenapa dia ikut Adam. Jadi Adam pun fikir, duduk sebelah ustaz ni, dia fikir. Tiba-tiba dia rasa meremang bulu roma dia lain macam. Tengkok dia dah rasa, dia punya seram tu, dia kata sampai badan dia sakit-sakit. Jadi dia rasa lain macam. Dia buka mata, dia tengok ustaz tu senyum. Ustaz tu cakap apa? Adam, ustaz dah panggil benda tu, cuba tengok sebelah, itu ke bendanya. Jadi Adam pun pandanglah sebelah, ada benda tu tersenyum. Waktu tu Adam rasa nak meloncat peluk ustaz tu, tapi baik Adam kata ustaz tu dekat dengan dia tak terlalu takut sangat. Dia cuba baca selawat semua. Jadi ustaz tu tanya benda tu, kenapa ikut Adam? Rupanya benda tu cakap,
Dia ni bukan ikut, dia ni diarahkan oleh tuan dia. Tuan dia sebenarnya adalah bibik tu lah, orang gaji tu. Dia kata tuan dia arahkan kau ikut Adam. Jadi kau ikut Adam, ke mana Adam pergi. Tujuannya dia suruh ikut adalah, itu adalah cara bibik tadi melepaskan saka, melepaskan ilmu. Jadi disebabkan macam tu, si ustaz tadi pun macam berborak lah dengan benda Allah tu, minta benda tu tinggalkan Adam. Pada awal-awal benda tu tak nak tinggalkan Adam, tapi ustaz tu bagi mandi dengan air daun bidara, bagi selawat-selawat, akhirnya benda tu pun tinggalkan Adam. Dan sejak daripada umur 13 tahun sampailah umur 24 tahun, Adam gembira sangat sebab benda tu dah tak ikut dia lagi. Tapi walaupun benda tu tak ikut dia, Adam dapat satu kelebihan lain, iaitu kalau orang bercerita mimpi pada dia dan orang tu cerita mimpinya tak lengkap, Adam boleh lengkapkan mimpi tu. Dengan Adam kata dia nampak mimpi orang tu depan mata. Jadi abang pun try lah dengan Adam. Adam dekat, abang pernah mimpi begini. Siapakah orang tu? Lepas tu Adam bercakap, dalam mimpi tu orang tu begini. Oh, betul apa yang Adam bayangkan dekat abang tu sama macam mimpi abang yang abang alami waktu umur 20 tahun waktu tu. Jadi itu adalah kisah yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan kepada abang melalui email. Abang gunakan nama lain iaitu Mizan. Berlaku pada tahun 2011. Mizan cerita pada waktu 2011 tu dia menyewa dekat rumah townhouse dekat kampung Nakhoda Kanan, kalau tak silap abang. Kampung Nakhoda Kanan ni macam dekat kawasan KL lah ke Selangor, lebih-lebih kurang lah. Dia kata waktu tu dia baru dapat anak seorang, bawa anak seorang, tapi sekarang dia kata anaknya dah 5 orang, dah meriah. Waktu tu dia baru lagi kerja dekat Jabatan Kerajaan. Bini dia pun kerja dekat Jabatan Kerajaan, menyewa dekat rumah tu murah, dia kata 350, rumah townhouse. Dia 3 tingkat. Tingkat pertama dengan tingkat kedua kepunyaan tuan rumah, tingkat ketiga baru kepunyaan dia. Ceritanya bermula, dia tak tahu macam mana ujung pangkalnya. Oh, lupa abang nak beritahu, cerita ni dia pernah kongsikan dengan dia pernah tulis dekat dalam satu blog loyat.net. Tapi dia ceritakan semula pada abang. Dia kata ini adalah pengalaman dia, jadi kita percayalah, husnuzon lah, memang pengalaman dia. Dia kata pada satu hari tu dia balik daripada kerja dengan penat-penat. Bini dia pun balik daripada kerja, anak pula seorang kecil. Dia balik pada kerja tu, waktu tu sampai rumah lebih kurang maghrib. Jadi dia pun masuklah dalam rumah. Waktu dia masuk je dalam rumah, dia rasa waktu tu rumah tu masih lagi gelap. Dia rasa macam meremang lain macam. Dia kata macam ada orang. Jadi cepat-cepatlah dia buka lampu. Bila dia buka lampu, teranglah juga kawasan rumah tu. Dan dia pun masuklah dalam rumah, diikuti bini dengan anak dia. Bila anak dia masuk dekat dalam ruang tamu, terus anak dia menangis. Dalam menangis, menjerit-jerit, meronta-ronta. Lepas tu yang paling dia takut adalah anak dia menangis tapi air mata tak keluar. Sebab dia pernah dengar cerita kalau baby nangis air mata tak keluar, ini adalah bukan tangisan-tangisan biasa. Ini adalah tangisan-tangisan yang sesuatu. Jadi dia pun dah risau, dia tak tahu nak buat apa. Dia pun teruslah baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bini dia pun sama, selepas selawat Nabi dia zikir la ilaha illallah, lepas tu baca ayatul kursi, lepas tu baca 3 kul, semualah dia baca. Kejap apa? sorry. Jadi bacalah semuanya, dia baca semuanya. Dan lepas baca tu, anak tu makin hari makin lama makin kurang dia menangis, dan anak tu diam. Sementara anak tu diam, si isteri ni pergilah ke dapur. Mizan cerita isteri dia pergi ke dapur buat susu. Tapi yang peliknya, bila bini dia sampai dekat dapur, bini dia terus sambung lagi bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Bini dia terus sambung. Mizan diamkan aja. Mungkin bini dia nampak sesuatu kan. Dia kata okey. Lepas tu bini dia pun sampailah dekat depan tepi anak dia, nyusukan anak dia. Dan pada waktu dia dah tak baca lagi lah apa-apa. Tapi itu adalah kejap aja. Benda tu berlaku kejap je, iaitu anak dia senyap tu kejap je. Selang 10 minit lepas tu anak dia melalak balik macam nak gila.
Menjoget-joget, kejang-kejang badannya, sampaikan bini dia takut. Jadi bini dia kata, kita nak buat apa? Kata suami dia, tak apa, mungkin kita boleh bawa ke klinik lah, dia kata. Jadi sebelum nak keluar pada rumah tu, si Mizan ni pergi ke bilik air yang terletak dekat dapur. Tapi waktu dia pergi dekat dapur tu, dia dah rasa lain macam tau. Rasa tengkuk dia meremang aja. Lepas tu dia pun masuk dalam toilet, dia buang air. Lepas tu dia keluar daripada buang air tu, dia tengok anak dia masih lagi menangis. Bini dia masih lagi baca ayat-ayat kursi. Anak dia tetap kejang-kejang menangis. Dalam nada yang perlahan, dia cakap macam ni, apa lagi yang kau nak dengki anak aku? Cukup-cukuplah kau dengki anak aku tu budak. Takkanlah budak pun kau nak dengki. Dia cakap dia bukan cakap kuat-kuat tau. Dia tak jerit-jerit. Dia cakap macam nada abang cakap ni. Tapi dalam keadaan yang keras. Dan pada waktu tu anak dia senyap. Diam anak dia. Terus anak dia layan susu, terus tidur. Dia pun macam, macam ni pula. Baguslah, tidurlah. Dia pun tidur. Jadi bila dia orang tidur tu, esok paginya, bini dia cerita, dia kata, abang nak tahu tak, abang Mizan nak tahu tak, sebenarnya masa sebelum masuk dalam rumah kan abang Mizan masuk dulu kan, dia kata saya dengan anak dia masuk lambat sebab dia nampak, si isteri nampak dekat tingkap ada perempuan bertudung. Dan bila dia masuk dalam rumah, perempuan bertudung tu tak ada. Dan waktu anak dia menangis, bini dia nampak perempuan bertudung tu menjengah dekat tingkap. Sebab itu bini dia tak berhenti berzikir. Lepas tu bila bini dia buat susu dekat dapur, bini dia nampak perempuan tu ada dekat dapur. Jadi sebab itulah Mizan kata waktu dia pergi kat dapur, dia agak meremang-remang. Tapi Alhamdulillah semuanya selesai. Tak ada masalah. Jadi pengajaran dekat sini, kalau ada apa-apa selain daripada baca ayatul kursi ataupun selawat ataupun Allahu Akbar ke apa, kita kena buat berani. Kau nak apa? Macam tu dah lebih kurang. Sikit. Agaknya bila dengar macam tu, benda tu macam, apa hal pula tu, orang ni mengamuk pula. Macam tu lah. Itu adalah cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ni berkenaan dengan Lebuh Raya Karak. Dah lama abang tak ceritakan Lebuh Raya Karak. Antara cerita terawal abang ceritakan tentang Lebuh Raya Karak. Tapi cerita kali ni abang dapat sekali lagi memory lane, back to memory lane, lebih kurang lah. Ceritanya berlaku pada tahun 2011, disampaikan kepada abang oleh seorang lelaki. Dia tulis email ke abang, namanya Osman, tapi abang tak guna Osman sebab permintaan ramai. Abang gunakan nama yang dicadangkan oleh penonton, iaitu Daris. Daris waktu tu dia nak balik kampung. Waktu ni kes ni 2021 tau, masa baru lagi, awal tahun 2021. Waktu tu kita masih lagi PKP. Daris cakap pada waktu tu memang PKP, tapi dia kena balik kampung sebab ada urusan keluarga. Dia menetap dekat Melaka dan dia punya kampung dekat Kelantan. Jadi dia kata ada dua jalan untuk menuju ke Kelantan, iaitu sama ada menggunakan Lebuh Raya Pantai Timur ataupun Lebuh Raya Karak, dia kata. Jadi dia kata Daris pun berpakat-pakatlah dengan 2-3 orang kawan dia. Jadi dia kumpul-kumpul lah siapa-siapa yang nak balik kampung sekali. Dia orang gunakan surat polis yang sama, kebenaran merentas daerah pada waktu tu. Jadi adalah 3 orang kawan dia. Jadi dengan kata lain ada 4 orang yang berjalan naik motor. Motor pertama seorang, iaitu Daris. Yang motor kedua seorang, motor ketiga 2 orang. Jadi 3 motor lah, dia orang bergerak lah 3 motor, bertolak daripada Melaka lebih kurang pukul 10 malam. Jadi yang si Daris ni terlalu excited nak balik kampung, dia terperah minyak agak laju. Bila dia terperah minyak agak laju tu, kawan-kawan dia tertinggal kat belakang. Jadi bila kawan-kawan dia tertinggal kat belakang, bila dah nak masuk Lebuh Raya Pantai Timur lah, lebih kurang macam tu. Jadi dia tengok, mana kawan dia? Dia balik paling ke belakang, kawan dia dah tak ada. Dia call tak ada siapa angkat, dia kata. Jadi tak apalah, dia pun kata dia jalan dululah, dia kata dia jalan dulu. Jadi dia hidupkan Google Map. Jadi dia kata dia nak gunakan Google Map nak pergi ke Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Pantai Timur, LPT 2. Jadi dia kata dia ikutlah Google Map tu, ikut. Tiba-tiba dia jumpa dengan satu stesen minyak. Dan dia berhenti kat stesen minyak tu. Dia pelik, dia kata,
pula dekat lebuh raya Pantai Timur ada sisir minyak. Jadi dia tengoklah Google Map balik. Rupanya dia bukan berada dekat lebuh raya Pantai Timur. Dia berada dekat lebuh raya Karak. Dia kata, dah macam mana pula aku dekat Karak ni? Dia kata, tak apalah, teruskanlah perjalanan. Jalan, jumpalah stesen minyak yang kedua. Dia pun masuklah stesen minyak yang kedua tu. Dia berhenti, cuba call kawan dia. Waktu dia cuba call kawan dia tu, dia pelik. Ni bukan stesen minyak tadi ke? Jadi dia pergi kat kaunter, tengok kakak tu. Betul, dia kata ni stesen minyak tadi. Dah dia termasuk alam bunian ke apa? Dia kata, tak apalah. Dia pun teruskan perjalanan. Bila dia call, kawan dia tak angkat, dia teruskan perjalanan. Dia jumpalah terowong. Dekat terowong tu, dia nampak dekat hujung terowong tu ada makcik. Tapi dia yakin makcik tu bukan makcik-makcik biasa. Itu adalah makcik luar biasa. Makcik daripada alam sebelah agaknya lah. Balik-balik pasar. Kat sana kan siang, sini malam. Jadi dia pun bawa laju-laju, merentas makcik tu, dan tak lama tu dia jumpa sekali lagi stesen minyak yang sama. Waktu tu dia dah rasa macam meronsing dah. Ini stesen minyak alam sebelah ke bukan? Lepas tu dia pun pergilah tanya dekat kaunter ni. Kata, ni stesen minyak betul ke stesen minyak bunian ni apa ni? Marah akak tu. Akak ni ada nampak macam jin ke? Dia kata, ini stesen minyak yang betul. Dia kata, kenapa boleh jadi macam ni? Dia tak tahu macam mana nak buat. Call kawan-kawan tak angkat. Jadi dia pun tiba-tiba nampak sekumpulan abang-abang lori yang bawa lori-lori, kelendan-kelendan yang pemandu lori. Dia pun mendekatilah abang-abang tu. Dia tanya, bang nak tanyalah, abang ni nak ke mana? Dia kata, abang ni nak ke Kelantan. Tu dia cerita, bang nak tahu tak, saya dah jumpa stesen minyaknya 3 kali sampai saya ingatkan stesen minyak ni stesen minyak alam sebelah. Tergelak-gelak abang tu. Kau dah kena main dah ni. Macam ni, selalu orang jadi macam ni. Sebabnya kebanyakan orang jadi macam ni, dia tak nampak susur kiri nak keluar daripada highway ni. Jadi dia kata, macam mana bang caranya? Dia kata, kau jalan terus, nampak susur kiri yang pertama, kau terus masuk. Waktu tu kau akan keluar daripada highway ni. Kalau kau terus, kau akan duduk dekat dalam lingkaran ni berulang-ulang. Jadi dia pun keluar, dia pun teruskan perjalanan. Bila nampak susur kiri pun dia keluar. Waktu dia keluar daripada susur kiri tu, tiba-tiba dia terfikir, abang tu sebenarnya manusia ke bukan? Kalau abang tu manusia, okeylah. Tapi dia kata, kalau abang tu betul-betul manusia, kenapa abang tu tahu tentang macam mana cara nak keluar? Pelik kan? Boleh bayangkan, boleh faham maksud abang kalau abang-abang tu adalah manusia, bukan manusia, lebih kuranglah macam tu kau faham. Tapi dia kata pelik lah. Dia kata, ini abang ni manusia ke bukan manusia? Dia kata, sebabnya dia kata tak semua orang tahu cara nak keluar daripada lebuh raya tu. Sebab abang tu cakap, yang dia agak abang tu bukan manusia, bila abang tu cakap, kalau engkau teruskan perjalanan, kau akan berulang jumpa tempat yang sama. Kata, kenapa abang cakap macam tu dia kata. Jadi bila dia keluar daripada situ, dia dapat keluar daripada lebuh raya Karak tu, cepat-cepat dia telefon kawan dia. Rupanya kawan dia dah ada kat Marang dah pun. Yang dia ni pula bertehegeh-hegeh nak keluar daripada situ. Dan akhirnya dia sampailah dekat Gua Musang. Dia kata sejak daripada tu taubat, dia takkan lalu jalan Karak waktu malam. Dan tak akan balik kampung waktu malam. Dia kata itulah kali terakhir dia akan buat perkara gila macam ni. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ni ada iktibar yang baik untuk abang dan juga semua. Jadi ini masih lagi cuti sekolah kan. Hari ni apa? Hari Sabtu kan. Abang sebenarnya abang berada dekat Pulau Pinang. Abang saja berjalan-jalan kat Pulau Pinang sebab tak pernah abang bawa keluarga ke Pulau Pinang. Jadi terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.